bagi membuka majlis kita pada petang ini dengan sama-sama kepada Al-Quran dan Al-Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil amma ba'd. Yang dihormati yang dirahmati pada hari ini Sahibul Fadilah Ustaz Hairus dan Ibu Ummah yang tidak asing lagi bagi kita. Yang dihormati lagi sekali Abu Ustaz Fadilah Tamam bin Mustafa Mudir Muhammad Rafiah dan Sunnah soal pengurusan masjid, urusan mahat, urusan JPP, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama dan utama-tama panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkenan kita dapat sama-sama dalam majlis sebentar bersama dengan UKI. Insya-Allah di maklumat sekalian kami adakan majlis kuliah dan soal jawab agama dan maklumat sekalian sebagaimana yang diwawakan sebelum ini. Biasanya kita buat dan oleh kerana COVID disediakan juga kepada kita tapi berbungkus kita akan bagi tadi lepas program ini jangan bagi dengan orang ni kita akan sediakan kepada kita ambil pada pukul 12 di tanpa dan makan masuk majlis dengan segala hormat kita akan boleh kita akan terus menyampaikan ceramah oleh tafadhal maskurah minallah mujib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis Al-Fadhil Ustaz Hafizu yang juga sahabat saya yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan. Yang kita muliakan Al-Fadhil Mudir Madrasah MTT, sekalian tenaga pengajar, pelajar-pelajar, hadirin hadirat, muslimin muslimat sekalian, kita bersyukur kepada Allah dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada petang yang mulia ini seusai solat fardu asar berjamaah. Mudah-mudahan dapat menarik rahmat dan berkat daripada sisi Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini ditulis sebagai pahala yang akan memenuhkan buku catatan amal kita dengan catatan-catatan yang akan menjadikan Allah redha daripada kita dan kita redha daripada Allah, dan menjadi saham akhirat yang menguntungkan kita pada hari kita akan dibawa bertemu beramai-ramai dengan Allah di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa fi riwayatin man qama lailatul qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya barang siapa yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan dalam keadaan yakin dengan Allah dan mengharap balasan yang baik daripada sisi Allah, pasti akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan pada riwayat yang lain, barang siapa yang mendirikan amal pada malam Lailatul Qadar, niscaya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita dapat ambil sedikit iktibar, kalau tidak banyak, daripada hadis yang telah diucapkan tadi. Man shoma Ramadan, barang siapa puasakan Ramadan, maksudnya puasa fardu.
Kaum Bani Israel, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa alaihi wassalam pun puasa. Sebab tu dinamakan Ramadan. Maksudnya Ramad, yakni hangus ataupun panah cing. Kalau bahasa Terengganu panah cing. Mula buat apa tengah panah cing tu, Maka dipanggil bulan ni bulan hangus. Arab panggil Ramadan, bulan panah. Kalau datang tengah hari, kalau bulan lain utara dia boleh duduk tengah pagi. Kalau bulan Ramadan ni dulu-dulu, zaman dulu, pukul 10 tu utara bangun lagi. Panah-panah. Jadi dia panggil puasa ni bulan Ramadan, bulan panah. Jadi dipardukan ke atas umat Nabi Isa alaihi salam. Tapi pendeta ulama dia pandai-pandai, ulama dia. Di pandai-pandai setelah Nabi Isa diangkat ke langit, berlakulah penambahan hukum, iaitu tambah 10 hari puasa daripada 30 hari yang Tuhan wajibkan. Jadi 40. Lepas tambah 40, rakyat umat habis pakai ikut belaka. Barang sesatnya ikut juga. Sebab tu fatwa ini mengikut garis panduan, bukan sesuka hati. Nampak? Kalau sudah ada nas, tidak ada lagi fatwa. Tidak ada nas, berhajat kepada ijtihad. Di situ keperluan fatwa. Jadi ulama ataupun pendeta Nasara ni nyegi tambah pandai-pandai dia 10 hari. Kononnya nak lebih Tuhan sayang, jadi wajib 40 hari. Asal 30 hari sebulan, tambah jadi 40 hari. Lepas pada tu Allah takdirkan jatuh sakit. Sakit pendeta rahib, ketua rahib ni sakit. Dan dia bernazar, jika Allah sembuhkan sakit aku bernazar akan tambah 10 hari lagi. Lalu jadi sembuh. Dan dia tambah 10 hari lagi. Jadilah puasanya wajib 50 hari. Asal 30. Jadi pandai-pandai dia. Sebab tu dia panggil kafir Bani Israel. Nampak? Innal ladzina kafaru mim Bani Israel. Orang-orang kafir daripada Bani Israel, atau dipanggil kafir ahli kitab. Dia ahli kitab tapi dia kafir. Kitab mana? Taurat dan Injil. Kitab Allah turun dari langit, tapi yang ikut kitab tu, yang pegang kitab kafir. Kenapa? Antaranya tahrif, diubah. Dia ubah hukum dalam kitab, dalam Taurat, dalam Injil. Antara yang diubah ialah puasa. Nampak? Kaum Yahudi, umat Nabi Musa, setelah wafat Nabi Musa AS, sebut dalam kitab tafsir Imam Suyuti, diriwayatkan mereka ni jatuhnya berpuasa bulan buat kerja, iaitu kutip buah tanaman. Jadi berasa gelengah nak tahan puasa. Mesyuarat dengan ulama-ulama ni pindah buat musim sejuk puasa. Buat musim sejuk. Jadi seronok nak buat puasa musim sejuk. Jadi Allah tidak terima. Jangan pandai-pandai pindah. Kita nak pindah keduniaan boleh. Lapu isyarat tu kita tengok puas dah. Daripada aku beranak itu, hijau jalan, merah berhenti, kuning berhati-hati. Kita buat pakak pindah pula. Merah jalan, hijau berhenti. Berhati-hati pink tu be. Faham? Tak ada masalah. Kita puas dah main bola, penalti tendang 12 kaki daripada gol. Kita buat 200 kaki yang pula. Penalti belakang pada gol leknu kita tendang. Kau pandamu. Tapi dalam bab hukum Allah, la khiyarah, tidak boleh pindah, tak boleh pilih. Tak ada pilihan. Ini puasa. Puasa yang kita duk puasa ni daripada umat Nabi dulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum ni, sebagaimana telah diwajibkan puasa atas umat sebelum kamu. Kita umat terakhir ni, Nabi kita khatamul anbiya. Nabi last. Kita umat last. Ngelah, orang orang ngelah. Nabi hak ngelah, umat hak ngelah. Hak ngelah something. Kalau tengok cerita keling hak ngelah apa dia tu be.
Lerobau boleh terbang kat takutnya. Nah, ni pelik-pelik umat lah ni. Nah, pasal umat ngelah dah. Ujung-ujung omor dah. Nah, maka barang siapa yang puasakan Ramadan, puasa lagu mana ni? Puasa dalam keadaan iman. Dah guna ada ke orang kafir puasa? Ada? Sebab apa? Dia tidak mukmin, dia Melayu je, dia puasa. Tidak, Allah terima. Batu semua kitab fiqh Pak mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, fiqh Mukarram. Nah, syarat sah puasa Islam. Dah apa ulama dak erti apa orang kafir nak puasa? Sebab ada orang yang tidak Islam berpuasa. Contoh, dia Melayu, dia tidak Islam. Dia Arab, dia tidak Muslim. Nah, ada gak Melayu tidak Islam? Ya, Melayu yang tidak menerima hukum Allah, hukum Rasul, hukum Islam dalam diri dia. Dia tak nak terima. Dia bukan Islam. Kerana Islam maknanya al-inqiyadu bima jaa bihi Nabi SAW min syar'iyyatillah. Dia junjung segala hukum yang dibawa datang oleh Nabi daripada syariat Allah. Ada benda satu dalam Islam dia tak boleh nak terima, dia bukan Islam. Walaupun IC dia Islam, walaupun dia orang panggil nama Islam dan sebagainya. Contoh, dia tak suka tentang hukum dalam Quran, satu hukum dia bukan Islam. Dia tak suka satu Nabi dalam ramai-ramai Nabi, dia bukan Islam. Dia tak suka satu ayat dalam Quran, dia bukan Islam. Nampak? Ini. Jadi kalau begitu masih lagi orang Melayu, orang ramai-ramai ni berpuasa. Betul tak? Kerana mereka menyangka mereka Islam. Sedangkan syarat Islam itu sudah tak ada. Syarat sah Islam menerima segala hukum yang dibawa datang oleh Nabi daripada Allah. Tidak ada tu, tak ada syarat. Iza saqata syartun saqata masyrut. Bila syarat tidak ada, benda yang dibuat syarat gugur. Apa makna syarat? Ma yatawaqqafu an sihhatu syai' wa laysa juz'an min. Syarat ini suatu perkara yang mesti ada. Untuk mengesahkan Islam mesti ada. Maka mesti menerima hukum Islam. Nah, baru dikatakan Islam, baru Muslim. Itu contoh. Batu orang Melayu tidak masuk syurga dengan nama Melayu. Orang Melayu masuk syurga dengan iman dan amal soleh. Orang Arab tak dapat masuk syurga dengan Arabnya, dia dapat masuk syurga dengan iman dan amal soleh. Orang putih, dia hebat, comel Tuhan buat pada orang lain. Nah, dia tak dapat masuk syurga dengan kulit putihnya, tapi dia dapat syurga Allah dengan iman dan amal soleh. Jadi, ada rupa-rupanya orang yang Melayu, dia puasa tapi tidak diterima. Kerana dia tidak Muslim, dia tidak Islam. Tengok dalam internet, ramai mana tak setuju dengan Islam, tak setuju dengan hukum Allah, tak setuju macam-macam, kondeng hukum hudud, kondeng takzir, kondeng tentang hal-hal semayang dan sebagainya, hina selawat, hina Nabi dan sebagainya. Tapi mereka kerah, mereka mengatakan masih Melayu. Kerana apa? Kerana nak istihad agama keluar Islam dah, rasa tak tergamuk, tapi tak suka kepada Islam. Ini masalah. Ramai tak orang Melayu berpuasa, tak dapat apa. Mempuasa, mu kena Muslim. Dan kamu kena iman. Man shama Ramadan imana, dia yakin beriman dengan Allah. Wahtisaba. Wahtisab maksudnya kita mengharapkan pahala daripada Allah. Ada orang kata kalau kita puasa tak boleh kerana pahala. Siapa ajar mu? Ulama mana ajar? Ulama ajar seluruh dunia. Ulama-ulama mu'tabar pesan supaya kita beramal ni biar muhtasib, biar dalam keadaan mengharapkan Allah Ta'ala, mengharapkan Tuhan terima, mengharapkan ganjaran. Batu dalam hadis ini kita tengok dalam kitab syarah hadis, kitab Fathul Bari, kitab Badaruddin Aini, kitab Irsyadus Sari, ini semua ni syarah Bukhari. Nak mengatakan makna ihtisabah, muhtasib as-sawaba, maksudnya mengharapkan akan sawab, akan pahala indallah yang ada di sisi Allah. Nampak? Sebab tu banyak dalam hadis Nabi suruh buat amal, Nabi sebut gaji belakang. Membuatlah begini dapat banyak ni, banyak ni, banyak ni. Membuatlah begini mu akan dapat banyak ni, supaya kita rasa gemar, kita rasa
bangkit bersemangat untuk memburu pahala yang dijanjikan oleh Allah. Wabtagu min fadlillah. Allah kata, carilah banyak-banyak daripada apa yang Allah sediakan daripada kurnia-Nya. Jadi kalau kita puasa tak betul gua ni. Puasa tak betul. Tidak ada puasa. Sebab tu ada hadis yang lain kata kam min shaim laisa lahu min siyami illa al-ju'. Ramai umatku yang puasa. Orang duduk Buluh Gading puasa. Orang duduk Kalarang puasa. Orang duduk apa benda ni Padang Air puasa. Orang duduk Tok Jiring puasa. Orang Gong Padok. Puasa habis sampai ke Telemong. Laisa lahu min siyami illa al-ju', tapi tidak dapat pahala dari puasanya melainkan dapat lapar saja. Pasal apa? Pasal dia tidak mendirikan puasa sebagaimana yang agama suruh. Batu orang buat majlis ilmu. Bab pada menyatakan syarat sah puasa, pakai pergi ngaji supaya jadi puasa kita jadi diterima, jadi sah. Rukun puasa yang membatalkan puasa. Takut saat ni. Contoh puasa yang Tuhan tak beri pahala. Puasa tapi dalam internet duk maki orang, duk carut orang, duduk fitnah ke orang, duk laga ke orang. Gamar tak? Tu semua tu puasa tak ada pahala. Puasa bodoh orang panggil. Siapa kata? Nabi kata, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan bercakap hak mengarut, hak kotor, hak jahil, hak bodoh bercakap, hak dosa, hak maksiat, wal amalabi, dan dia tidak tinggal melakukan perkara, tak tinggal amal-amal yang tak molek ini, masih lagi melakukan amal yang tidak baik. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amah wa syaraba atau kama qala. Allah tak berhajat dengan sebab dia puasa, dia tak makan, tak minum, tak ada hajat sedikit pun nak bagi pahala kepada dia. Nampak? Tak berhajat nak bagi pahala benda mana? Ada pahala tak? Tak ada. Dah. Ustaz siapa nak tentukan seseorang itu tidak dapat pahala? Oh, netizen. Ustaz tak ada siapa-siapa, Nabi yang kata. Qala Rasulullah man lam yada' qaula zur. Nabi yang kata, bukan ustaz kata. Ustaz bukan Nabi. Dia menyampaikan saja. Nabi yang kata, siapa puasa tapi tak tinggal bercakap hak tak betul, tak tinggal bercakap fitnah, tak tinggal mengupak orang, tak, mulut masih lagi duduk maki, mulut masih lagi duduk mencarut, maka Allah tidak berhajat dengan dia duduk bersusah payah, tak makan, tak minum, tak ada berhajat. Allah tak pandang katanya ulama puasa seperti itu. Tapi kenapa masih kita tengok netizen? Walaupun bulan Ramadan, Nabi pesan dalam hadis yang lain, kalau ada orang makimu menjawab, inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Kamu tak apalah kamu maki orang, kamu tidak berpuasa, tapi saya berpuasa. Mereka tak takut dengan hadis. Kenapa? Kerana mereka tidak beriman. Kalau dia beriman, dia takut. Orang yang iman, orang yang percaya, di ujung pokok tu, bila kubur ada tu, kalau dia percaya, baru dia takut. Kalau tidak percaya, takut tak? Kerana tu orang yang yakin, kalau berpuasa, cakap benda yang tak molek, tak ada pahala, wasak habis, Allah murka, dia tidak akan cakap. Lagi. Walaupun dia tak berapa molek sangat, tapi dia yakin dengan hadis ini, dia percaya, dia tak akan berani. Tapi orang hak jenis tak beriman, molek dia carut pagi petang dalam Facebook, dalam Instagram, monogram, kilometriko. Faham lagi? Kenapa? Kerana mereka tidak beriman. Nama Islam, nama Taufik, tapi dia perangai ahli neraka. Nama Abdul Rahman, tapi perangai Abu Lahab. Nama Abu Hurairah, tapi perangai Fir'aun. Nama apa benda ni, comel-comel Abdul Halim, yang lemah lembut, tapi perangai macam beruk. Ini kerana iman mereka tak ada. Mereka dibiarkan oleh ibu bapa, tidak ditarbiah. Akhirnya fa'abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Kedua ibu bapa lah yang salah. Antara sebabnya membiarkan anak-anak tidak ditarbiah,
akhirnya anak-anak terikut cara kafir-kafir berkata-kata, cara orang kafir berakhlak, cara orang kafir bermuamalah sesama mereka. Nampak? Bukan mak ayah atau pergi gereja. Maksud hadis ni, mak ayah biar tak dah nak cara sibuk dengan dunia, anak terikut cara sosialis, hak ni ikut cara kapitalis, hak ni ikut cara pluralism, hak ni ikut cara macam-macam. So, macam-macam lah idea-idea yang bercanggah dengan agama Islam yang mengarut dan sebagainya. Ada anak orang Islam, mak ayah pergi haji, anaknya tak percaya Tuhan, ateis. Bukan ayah di atas sekolah komunis, tapi sibuk dengan urusan tak dang nak jaga, terikut-ikut. Dan Nabi pesan pada kita, perhatikan orang nak jadikan sahabat kita, kerana kita akan ikut pegangan akhlak sahabat yang kita buat sahabat. Kawan dengan orang jahat, jadi jahatlah kita. Kawan dengan orang soleh, kalau tak soleh banyak, soleh sikitlah kita. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Taqaddama yang telah lalu. Banyak tak dosa kita? Banyak lah. Gamak-gamaknya kalau selari dah muak dosa. So tak? Kita dengan mak kita banyak mana dosa? Faham? Kalau kita dengan mak, kita dengan ayah, kita dengan adik, sepak dengan adik kita, kita dengan binatang, kita dengan jiran-jiran, kita dengan kawan-kawan. Tahu tak? Dah cukup. Kalau dah buy share kan 10 hotel lagi, rasa pernah lagi dah banyaknya rasa. Ghufira lahu, asalnya ghafarallahu lahu, Allah akan beri ampun baginya ma taqaddama, barang yang telah berlepas, min zambi, daripada dosa. Kita yang nak kali ampun dosa, kita tak minta syurga, kita minta ampun dosa, dapat syurga. Kita tak minta luah kubur, kita minta ampun dosa je. Kalau Allah ampun, luah kubur. Kita tak minta senang hari kiamat, kita minta Tuhan ampun dosa je. Kalau Allah ampun, senang hari kiamat. Betul tak? Lepas tu, doa yang paling bernilai tinggi, doa yang ada maksud minta maaf dari Allah. Ada makna minta ampun dalam doa tu. Dalam sujud tu banyak sebut Allah maghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Biar banyak sebut. Ni bulan Ramadan hujung-hujung dah ni. Tinggal seminggu lagi. Witir nak ngalah Allahu akbar. Biar tu imam bangun, kita bangunlah bidaria Allah maghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata gitu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Fa innahu, maka sesungguhnya tidak ada siapa yang mengampunkan dosa melainkan-Mu seorang. Nampak? Duduk saja malam-malam, bangun, ambil wudu, semayang 2 rakaat tak apa dah. Ni cari-cari Lailatul Qadar ni. Habis semayang, sebut ni, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh 400 kali tak apa. Tak. Dia tak sama dengan kita sebut bulan Syawal, bulan Zulkaidah, Zulhijjah ni. Ditanya Aisyah, ya Aisyah, Rasulullah suamimu, bapak kami, sahabat kata, bila bulan malam Ramadan dia banyak doa, dia kata apa? Katanya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang sangat suka memberi maaf. Berilah maaf kepada aku. Ya Allah, beri maaf kepada aku. Sebut tu. Ambil tasbih tu. Sebut Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh selekor tu 100. Boleh 100 temu bulu dengan tangan. Dalam 100 tu saja Tuhan makbul. Allah ampun habis dosa kita. Nampak? Gamak-gamak kalau kita boleh lah, malaikat mari kabel kita. Nak khabar ni, kalau mu nak ampun dosa aku, boleh padang semua dosamu. Tapi 50,000 kita bayar. Bayar. Mau ada biti 50,000. 50,000 nak ambil duana 50,000. Orang kaya lah. Kita 50,000 cari duana. Tak nak beza ada? 50,000 cash ada? Muajah ada ni? Ada? Betul tak?
Tak apalah, tak ada apa, kita terus pergi cari. Dari pinjam tu pinjam ni nak bayar ke malaikat 50,000 supaya padang dosa. Sebab kalau padang dosa tepat syurga ni. Kis yang kita berat ni dosa. Memang kita yakin dosa kita ni. Kita berasa berat dosa, banyak dosa ni. Orang tak tengok tak tahu kala. Tuan padang tahu sahibud dari. Nampak? Alam bima fihi. Tuang badan lebih tahu apa yang ada. Nah, 50,000, 100,000 kita pergi buat pinjaman. Nak pergi bayar ke malaikat biar tak ada dosa. 1,000 dosa-dosa ni. Buat apa? Baik timbang ni. Bukan pakai dacing waktu tu senang boleh ada. Dacing waktu dera tu. Ni neraca mizan. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa bila diletakkan baik dan buruk, maka berat sebelah baik. Faham tak? Maka tempatnya tempat yang seronok lagi dia suka, iaitu syurga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini berat. Dan ada pun seorang itu hak belah pahala ringan, belah dosa berat. Walaupun berat sedikit je. Contohnya pahala kita 100 kilo, dosa 101 kilo. 1 kilo lebih bahagian dosa. Masuk juga dalam ayat ini kata ulama, tempatnya neraka. Bila? Jika tak dapat keampunan Allah dan syafaat Nabi SAW. Walaupun ulama kata, jumhur ulama, dosa kita lebih sekilo, kita diseksa qada sekilo saja, bukan 101, sekilo saja. Pun kita tak ambuh juga. Faham? Nah, kerana apa? Kerana Nabi kata narukum haza juz'un min sab'ina juz'an nar yaumil qiyamah atau kama qala. Api kamu duk guna ni, duk masak besi. Apa terbakar habis rumah-rumah ni. Nah, habis sekapung kalau hangus habis. Nah, hak tu yang panas sangat tu. Hanya 1 juzuk daripada 70 juzuk kepanasan api ni. Tu kita bimbang usaha kita. Kalau boleh orang nak pakai bayar 50,000 gitu, gotam golok kita bayar. Faham tak lagi? Nak masuk surga sebab tak ada pilihan ketiga. Kalau depan jalan tu lain, berak je sampai situ, tengok depan road block. Gitu. Tak ada surat kebenaran kertas daerah tak boleh lalu. Kita boleh tembak bahan kau belakang, kau celah madrasah. Faham tak lagi? Pusing kau kepada kau belakang tu, kau tu jirim mula. Tak. Tapi akhirat fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'in. Satu barisan bergerak menuju syurga, satu kumpulan ramai masuk ke dalam api neraka. Ada satu lagi dipanggil ashabul a'raf. Itu pun dengan keampunan Allah akhirnya dimasukkan dalam syurga. Nak balik semula ketuk jiring, nak buat amal, tak ada. Itu kita bimbang. Maka banyak sangat dalam hadis yang menjanjikan ghufira lahu, ghafarallahu lahu. Nampak? Banyak sangat. Buat begini Allah ampun dosa, buat begini Allah ampun dosa. Termasuk puasa Ramadan. Selesai berbuka kat gigi, bismillah, baca doa buka puasa, maka buat mari dalam hati takut dan harap. Takutnya Tuhan tak terima puasa aku tadi, dan harap-haraplah Tuhan terima. Setiap amal kata gitu lepas buat. Habis baca Quran la'allakum tattaqun, ngatuk dah. Sadaqallahul azim, berak tutup. Takutnya Allah tak terima bacaan aku tadi. Agak-agak Tuhan terima, biar ada rajak dan khauf, harap dan takut. Balik Mekah atas kapal terbang, biar ada takut dan harap. Lengah berdahar wak haji, kutik ke batu repuh dah orang nongennya rebah. Faham tak lagi? Berapa kali bergaruk. Berok berapa kali berok di Mina. Nak pergi sesat. Naik kapal terbang sesat haji, takut Allah tidak terima. Biar ada takut. Allah suka gitu. Dia bimbang takut dia tak terima. Jadi kita ni tidak sagonya dan harap-harap Allah terima. Faham? Maka rahmat Allah lebih luas daripada langit dan bumi.
Tak ada soalan ini. Banyak tak? Siapa yang nak bertanya dengan bertulis boleh tulis. Siapa yang nak bertanya dengan lisan boleh bertanya lisan. Angkat tangan. Nak bangun pun tak apa. Nak mari dekat sini pun boleh. Kita bersoal jawab. Apa dia tu? Sekejap lagi. Macam mana lagi? Sekejap lagi. Disebut di dalam hadis, apabila dia ambil nyawa manusia, ambil nyawa kita, roh kita ni dibawa naik ke langit. Bawa naik ke langit ini, selapis satu langit demi satu langit, diperhatikan oleh malaikat, dan malaikat saling bertanya. Jika mayat ini baik, maka ada nampak seri daripada solatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, sedekahnya, menyebabkan bau menjadi wangi. Dan bila dibawa naik ke langit, malaikat sampai kecoh, mayat dia molek naik. Allah kata, tunjukkan tempatnya di mana dia akan duduk nanti di dalam syurga. Mayat orang bertuang. Tuang baru ada rumah lagi. Tak pecat lagi kain pelekat. Anak tengah nangis lagi. Daddy. Orang panggil daddy lah. Faham? Bini tak tahu lagi ada KTCC dia beli. Laki mati dah rumah. Faham tak lagi? Roh atas langit dah. Dah pecat spender lagi mayat tahu mau. Faham? Cabut roh tu terus buat naik ke langit. Tu kita kat gigi gitu. Nak tak mayat kita naik kat gigi, orang pakat kutub belaka. Malaikat kutub. Natang mana busuk hong. Faham? Jangan kita. Tiba-tiba dalam hadis Nabi kata, roh ini dibawa naik ke langit, malaikat puji. Sedap, molek. Siapakah dia? Orang apa ini? Lalu malakul maut menceritakan si pulang. Israel itu kan ambil roh. Allah kata kita tunjuk syurga dia. Itu perjalanan roh kita kat kita dia tahu mah. Kalau belanggar kereta dia bawa kereta lagi. Kalau lemah dalam diunjang tu, takut diunjang lagi banyak. Roh tu atas langit. Pergi tengok syurga. Tengok tu rumah idaman. Macam kita rumah tak siap lagi. Pergi tengok rumah contoh tu. MB rasmi. Rumah contoh. Wak pameran. Faham lagi? Seronok dah. Seronok dah. Gini lagi, gini. Laki dia kata ke bini kat dia, abang dok kursi jabat boh dek ni lagi. Liwat comah dia. Bini dia kata kat ni kita boh robot ni, kat ni nak boh pokok bunga ni tu. Nak suruh gembiranya roh ini. Kemudian dibawa turun. Ketika dia selesai dibawa ke kubur. Nampak? Ada satu hadis setengah kapang. Tengah kapang, nak kapang, turun dari langit. Duduk dekat kain kapang. Tidak di dalam, di celah. Itu hadis. Tak apalah kita bukan nak bahas hadis, nak rayak kisah kita ni. Naknya puasanya kita kat gigi wangi. Solat kita wangi. Bila wangi? Kalau dalam wangi. Kalau dalam macam Aisyah, jeng lah kita. Kita tahu lah dalam ni kasturi ke kas cocok. Faham? Nampak tak? Air wangi ke Aisyah dalam. Kalau deki sakit hati kau orang sama, itu bukan kasturi. Waktu turun roh duduk di kain kapang sampai di piku. Piku tu hidup juga. Dalam hadis lain kata iza wudi'atil janazatu ala aqabihim. Apabila diangkat jenazah mayat lalu diletak di atas bahu-bahu orang yang memikul jenazah. Fa in kanat salihatan, maka jika mayat jenazah itu orang saleh, orang yang baik mulutnya, baik hatinya, baik kaki tangannya, tidak memudaratkan orang dengan lidah dan tangannya, orang saleh, qalat, maka dia akan berkata,
qaddimuni, cepat bawa aku ke tanah perkuburan, kerana sudah melihat tempat dia adalah syurga. Wa in kanat ghaira zalik, kata Rasulullah, jikalau mayat tidak molek faham dah, mayat dok pakai, mayat tidak molek, mayat kaki minum arak, mayat kaki zina, mayat kaki apa benda ni, fitnah orang, suka mencaruk, suka menghina orang, mengutuk orang, suka berbohong, makan yang haram. Nah, mayat yang tidak baik. Qalat, mayat itu akan berkata, ya wailata, celaka aku pada hari ini. Ila aina tadhhabu nabi, ke mana kamu nak bawa aku pergi? Nih, tepik mayat. Wah, bising bangor. Orang ada usaha tak dengar. Faham lagi? Kemudian Nabi tambah, yasma'u sautaha kullu syai'. Semua perkara yang hidup mendengar suara mayat itu. Makna roh berkata-kata. Nampak? Semua mendengar, illal insan, melainkan manusia. Satu lagi hadis, illas saqalan, melainkan jin dan manusia. Manusia je tak dengar, roh bercakap-cakap ketika diusung di atas keranda. Faham lagi? Bapa tak dengar. Walau sami'a la sa'iqa, Nabi kata, jikalau Allah jadikan manusia orang ramai boleh dengar, mati habis orang lain. Takut tang. Kerana sedihnya mayat itu bertepik wah atas musuh. Nabi ruana, Nabi ruana, mu nak usung. Mu nak usung tak? Akak surau, gede. Bau kita lah bau melalah layang aku. Baik aku pergi cari kuih buka datang ngosek. Tahu tak? Pasang habis. Nah, tu. Rahmat Allah kita tak dengar. Cerita betul tu. Faham? Kita ada banyak cerita, tengok cerita tipu. Lepas tu kita suka nipu. Faham? Banyak tengok cerita dusta. Lepas tu suka dusta. Faham? Kalau orang pelawak jadi geng kita. Kalau orang cakap bohong, kita like. Sebab apa? Pasal kita suka benda tipu. Betul tak? Cerita betul kita tak suka. Sebab tu orang benar, kita marah, kita kutuk, kita hina. Pasal hati kita tak boleh terima kebenaran. Dalam dunia Tuhan tunjuk contoh beza dah. Orang gini suka benda jahat, orang golongan ni suka benda baik. Nampak dah? Kadang-kadang prank Facebook tu kita boleh nampak dah. Dia ni dah mencaruk semua. Nampak dah amalan ahli neraka dah. Bini kau api dak kena orang, duduk kata ke orang. Dak, benda orang buat molek dia kata huduh. Nampak kan lah ciri-ciri ahli neraka? Nak? Hak budak ni pula Allah baiknya budak ni. Nak? Benda yang baik semua dia tulis. Mak dia, dia ni, ayat Quran. Kan nampak beza? Betul tak? Atas dunia Tuhan pisah dah. Tak usah kata akhirat. Kita nak jadi lagu mana? Kita jadilah roh yang pertama tadi. Nak qaddimuni, cepat bawa aku ke tanah perkuburan. Dalam hadis yang lain, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah. Nak kubur itu boleh jadi satu daripada kebun-kebun syurga. Wa hufratan min hufarin nar, dan boleh jadi satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Kalau kita kabur dengar mayat suara tepik dalam tu, dalam Facebook. Semalam masih dengar orang usun jenazah, dengar mayat bercakap. Oh, tengok ajaran sesat. Tahu tak? Ajaran sesat lalu. Nah, tengok kan ni? Al-jahilu, orang jahil, adu lima jahila bihi. Faham? Orang jahil ni lawang dia, musuh dia, benda hak dia tak tahu. Faham? Sebab tu dia pakat honggar habis berlawang. Pasal dia jahil. Tak? Jadi mudah-mudahan puasa kita yang tidak seberapa, Allah terima juga tu. Kita dengar nak baiki ke puasa je 30 tahun dah nak baiki, dah baiki pun. Faham tak lagi? Nak betul nak jadi molek tahajud pun 30 tahun dah. Gitu kok tahajud kita. Rakaat pertama ingat ke, rakaat kedua babah lalu.
Banyu teringat qasidah dalam tahajud. Lagi tengah tayak akhir tahajud tu nak minum air kopi. Jadi kita tahu kita punya amalan-amalan ini tidak seberapa. Tapi kita nak dengan rahmat Allah, dapat keampunan Allah semua. Wallahu a'lam. Sebelum kita pergi kepada program atau sesi soal jawab, saya diwakilkan oleh pihak MTT untuk melancarkan sumbangan dana kebajikan untuk staf Ma'had Tahfiz wa Tarbiyah Darul Iman. Jadi petugas akan bangun sekarang menggunakan karung macam ni, iaitu pelajar MTT akan mula membuat kutipan sumbangan. Segala sumbangan tuan-tuan dan puan pada petang ini untuk dana kebajikan staf-staf Ma'had Tahfiz wa Tarbiyah Darul Iman. Sila bergerak sekarang. Petugas yang telah disuruh bertugas. Dan yang melihat program kita secara live, bolehlah melihat nombor akaun CIMB Bank dan Maybank yang tertera di skrin anda. Gitu. Muslimat di bawah. Muslimat di bawah. Berilah pakat beri sumbangan. Miskin kita ni. Nampak? Miskin kita ni. Miskin apa? Miskin sedekah. Biar kita kaya sedekah. Orang tanya Nabi banyak benda, orang tanya Aisyah, dia buat benda banyak bulan Ramadan. Dia bulan lain Nabi dermawan. Bulan Ramadan lebih dermawan. Maksudnya lebih ringan tangan. Kalau ada nak beri sagu hati ke kita petang ni, untuk sumbangan ni juga. Baik. Tak usah beri kita, beri ke ni, tabung staf. Pasal PT dah habis. PT banyak. Dah habis bukan banyak, dah habis. Ada mau 2-3 riyal lah kecek. Tu nak? Tu panggil PT dah habis. Tu PT dah habis tu. Bukan banyak. Ada mau? Mana ada kita minta dekah dari cek? Ada mau? Habislah kau cek, jemberlah rumah, jumpa pula. Adalah cek lah celeng, habislah celeng, ada tak beduk. Habis nak? Dah habis sama. Ni kita lah golongan PT dah habis. Betul tak? Dah syukur lagi. Baru tahu kita kelas ni. Kita buat pertubuhan boleh. Satu orang PT dah habis tu jiring. Biar kau dengar pelik gitu. Betul tak? Betul tak tadi? Ada sumbangan untuk kita, hadiah, beri untuk tabung ni, okey? Kalau susah kita habis banyak. Siapa nak tanya tulis atau nak tanya macam-macam hal berlaku ni. Macam-macam hal. Betul tak? Kalau kita ceramah dia tak boleh tanya. Kalau kita tanya lepas masalah. Kadang-kadang kita ceramah Maulidur Rasul, dia balas dengan bini. Tak selesai masalah. Kita ceramah tentang alam kubur 2 jam. Dia ada masalah saka, tak selesai masalah. Jadi buka masalah. Suruh tanya. Tak? Kalau kita buat dalam program-program lain tu dia tapis. Ni direct bangun. Faham? Saya nak bertanya. Boleh? Sebelum kita soalan lisan, kita akan jawab soalan bertulis dulu. Jadi kita akan berhenti lebih kurang tengah jam sebelum berbuka. Boleh? Boleh? Sebab ni bukan program iftar. Masa saya nak buat program dengan PA tu duduk bincang, dapatlah satu surat rasmi, tidak boleh buat program berbuka. Nanti kena sama. Namanya sama-sama 50,000 ni baik nikah. Baik diwi dia 50,000 ni. Nikah kalau berang tu 20,000 je, tak mahal. Jadi kita buat kuliah asar lah. Kuliah asar. Jadi kita bertiawak. Siapa nak berbuka sini pun silakan. Nanti kita akan bagi benda tu. Nasi ada kuah ke nasi kuah putih je? Dia kira masa betul benda nasi aja wi. Nengung kawan tu nak buka tengok. Tak. Nasi gula daging. Gula daging. 2 ekor kebab. Allah Rabbi.
Gula nasi, gula daging, berkat. Berkat. Kita tu dah kita boleh beli mahal pada tu lagi. Kita boleh beli sedap pada tu lagi, tapi orang makan ramai ni barakah. Apa makna barakah? Ziyadatul khair. Bertambah kebaikan kita kepada Allah. Soalan yang pertama. Tentang ahli badar, ustaz sampai dah ke? Adakah nama ahli badar kita hafal? Banyak kebaikan. Bolehkah kita tawasul nama mereka? Kebanyakan orang yang pergi ke Mekah buat haji, biasanya ada package melancong. Dia akan bawa tempat tapak perang Uhud, tapak perang Badar. Tapi dah kita ni orang ulu lah, kira dah orang Malaysia. Orang kata sinilah tengok. Orang kata bukit tu, gitu je lah. Faham? Kalau orang pertama kali, orang dah acak kali dah, dia boleh yakin tempat tu. Tahu tak? Dia yang jadi mutawif, dia yang bawa orang. Tapi alhamdulillah, kebanyakan orang jemaah haji dan umrah, biasanya ada package. Walaupun dia jauh sikit. Kalau Uhud tu lebih popular lagi lah. Dia dekat, dengan kota Madinah. Berjalan-berjalan. Kan orang suka berjalan. Bolehkah kita tawasul dengan nama ahli badar? Ahli ni maksudnya yang hadir berperang dalam peperangan nama perang Badar. Ya Allah beri kemenangan total umat Islam bawah pimpinan panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar adalah yang sangat terkenal, perang yang paling mulia, yang paling suci berlaku dalam bulan Ramadan. Yang ahli perang Badar maksudnya mereka semua adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sahabat Nabi ni secara keseluruhan dia satu saja, man laqiya Rasulullah sallam fi hayatihi wa kana mu'minan bih. Orang yang sempat bersama dengan Nabi, sama ada melihat atau hadir majlisnya dalam keadaan Nabi masih hidup dan dia beriman dengan Nabi. Itu secara umum. Tapi dibahagikan lagi pula sahabat-sahabat menurut martabat-martabat. Antaranya dibagikan sahabat ini kepada dua, iaitu Muhajirin dan Ansar. Maksudnya ini martabat lain. Sahabat yang jadi Muhajirin yang berhijrah meninggalkan negeri Mekah ke Madinah, dan Ansar sahabat yang orang Madinah yang menyediakan segala kelengkapan kepada sama-sama agama teman-teman Muhajirin. Ada kelebihannya lain daripada semata-mata nama sahabat. Muhajirin dan Ansar. Ini di antara grade ataupun maqam manusia yang paling tinggi. Sahabat memang seafdal manusia dah. Manusia paling afdal sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling tinggi maqam sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana sahabat Nabi ni walau buta sekalipun nak banding dengan raja kita manusia biasa tak boleh banding. Kerana mereka inilah turun ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni yakni sahabat Nabi, bukan kita, sahabat. Sebaik-baik manusia Allah keluarkan di tengah umat. Nampak? Itu antaranya. Sehingga tingginya maqam Muhajirin dan Ansar ini Allah sebut dalam hadis qudsi, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai sahabat-sahabat, kita tengok dalam syarah hadis, itulah Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dan Ansar. Tuhan kata membuatlah apa saja pun. Kau pandang mau lah nak buat apa pun, aku apung belaka dah. Lebih dah. Lebih dah. Itu kena pada Muhajirin dan Ansar. Tuhan tak kata orang Terengganu. Kalau orang Terengganu, tengok kita nak buat apa pun, kau dak ngai lain orang kita. Ke Hong Kong. Sahabat pun dalam Allah kata buat apa saja pun tetap menambah amal, takut kepada maksiat, menangis takutkan dosa. Kita kalau malaikat mari khabar assalamualaikum, waalaikumsalam. Awak bukan haji dah lah binti ramai. Hamba dah. Bukan IC begini hamba dah. Dia nak khabar. Mu misak dadah ke, mu minum arak ke, mu berjudi ke, mu berzina ke, mu curi harta apa pun, mu syurga dah. Aku tahu dah, tengok dah lampu. Tengok kita gua ni. Lambat orang kheli nak lepas orang. Jadi sagonyo. Tu tak? Dalam kaki sebelah masuk neraka pun gong nak jual harga.
Nah, dosa besar-besar lagi pun dak meleng kau orang dah. Apatah lagi dapat khabar kita ahli syurga. Nah, datang Allah dalam hadis kursi khabar, ya'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Buatlah apa saja aku tak kisah, aku maaf belaka. Mana uduh malik aku maaf belaka dah. Sayyidina Uthman dengar kubur je menangis, takut tang. Padahal khabar dah buatlah apa saja aku apa dah. Dengar kubur nangis. Siapa basuh janggut? Janggut Sayyidina Umar ni besar macam buah cempedak. Janggut kita macam buah duku. Ni cempedak ni. Bila cempedak besar gini, basah janggut, banyak dak air mata. Banyak. Siapa? Sahabat Nabi. Tu kata. Di antara makam sahabat lagi iaitu ahli Badar dipanggil. Maka yang hadir perang Badar sudah tinggi darjatnya daripada yang tidak hadir perang Badar. Maknanya kalau dia Muhajirin, dia Ansar, tapi dia hadir perang Badar, dia lebih tinggi makam daripada Muhajirin dan Ansar yang tidak hadir perang Badar. Contoh. Nampak? Baik, balik pada soalan, bolehkah kita tawasul? Jawabnya boleh dan tak boleh. Batu ulama-ulama tentang tawasul kena faham takrif itu dulu. Doa kita langsung kepada Allah. Doa bertawasul dan kepada Allah. Itu dua jenis doa. Baru kita faham. Tawasulnya ada penengahan, ada benda di tengah. Contoh doa tawasul. Doa tidak ada tawasul. Kita sakit, kita nak suruh sembuh. Faham tak? Doa tidak ada tawasul. Okey? Ya Allah yang menyembuhkan segala penyakit, sembuhkanlah penyakitku ini. Doa tidak ada tawasul. Faham? Doa ada tawasul. Kita pergi depan kubur Nabi, ziarah kubur Nabi, faham? Kita pun, ya Allah yang menghilangkan segala penyakit, berkat Rasulullah kekasihmu yang disemadikan di sini, sembuhkanlah penyakitku. Amin. Ada beza? Boleh nampak lagi beza? Dua-dua ni boleh berlaku di sisi ahli sunnah wal jamaah. Faham lagi? Boleh. Atau tidak tawasul dengan Nabi, dengan sahabat. Boleh. Kerana sahabat Nabi bertawasul dengan sahabat yang lain. Dalam kitab Sahih Muslim, 3 orang yang terkepit dalam gua bertawasul dengan amal baik hak dia lepas. 3 orang ni jalan kaki, bermusafir. Bila malam berhenti. Malam ada jalan dah tak? Macam kita jalan lah, lapu ada, kereta sedap, Honda Accord boh. Kalau tak berhenti malam, ada garik berhenti belakang kereta. Tak Dulu berjalan kaki, siang jalan apa malam ular-ular berhenti. Jadi cari gua. Kalau ada lubang-lubang, duduklah lubang tu buah api depan, takut imam masuk. Masuk dalam gua 3 orang. Ada gua je. Cek gua. Dan walek masuk, batu jatuh, tepok jatuh. Batu tu besar pintu gua. Degup gitu. Nak ala panggil kering, mana ada telefon zaman dulu. Ni ala kering boleh panggil kering. Padang dah lah. Tolak tak gerak. Batu, bukan kabu. Batu besar tu giling tu. Kalau tak ada kedekat, tak gerak tolak. Tahu tak? Kalau umur 50, tolak gerak pergi batu giling. 70, meninggal dunia. Batu tak gerak, dia jadi batu. Jadi 3 orang ini sudah bertawasul. 3 orang ini sudah melakukan banyaklah benda-benda yang dibuat masa dia dulu. Disebut dalam doa, ya Allah, ya Tuhanku, dulu aku buat satu benda saleh, benda baik. Kalau aku buat tu maknanya ikhlas kerana-Mu, maka tolonglah ya alih batu ni. Gerak batu. Dia kalau tak ada tawasul di doa ini, ya Allah, tolonglah gerakkan batu dari pintu gua ini supaya kami dapat pulang ke keluarga kami. Amin. Itu tak ada tawasul. Ni ya Allah, aku dulu ada memberi minum susu kepada 2 orang tuaku di waktu malam.
Selagi mereka tak minum, aku tak minum. Kalau amal aku itu ikhlas kerana mualihlah batu ni. Amin. Bila dia doa tawasul gitu, gerak batu. Hunggar nak pergi tubik tak boleh, tak muat. Tapi gerak, nampak lubang tu. Yang kedua pun kabur amal soleh dia ada buat juga zaman dulu. Kalau ikhlas, muat geraklah, tolonglah. Gerak satu. Hunggar nak pergi tak muat juga. Dah arak. Bukan halus-halus gini. Faham? Halus tubuh gini. Lengang macam tiang api. Nah, dan orang ketiga pun doa, begitu juga tawasul. Ya Allah, aku dulu ada belum ternak kambing, hak orang tinggal, aku ternak sampai jadi beratus-ratus ekor, tuang dia mari ambil bodoh dak wis ekor aku. Kalau aku buat ni ikhlas, muat tolonglah aku kami. Nah, amin. Gerak. Tiga-tiga orang boleh tubik. Itu doa tawasul. Faham tak lagi? Sekarang katanya pula, dah hadis sahih ke tidak je? Ya, hadis sahih ke tidak? Ramai dah ni. Netizen, netizen boleh tanya hadis sahih ke tak? Who are you? Mumpian. Dia tanya hadis sahih ni ulama hadis. Faham? Kita orang awam tak boleh tanya. Kita kena pergi belajar. Orang ngajar jangan tanya hadis sahih. Biar adab. Bukan kita tau. Adab belajar. Betul tak? Biar adab. Mana pak dia tak ajar dia. Anak kurang ajar. Jangan main-main. Ni ustaz tulis hadis ni, baca doa ni, ni sunat ini. Sahih ke tak ni ustaz? Biar adab. Kurang ajar. Tidak dapat didikan yang betul dari ibu bapa dia. Faham lagi? Jangan main-main. Dia kita ahli hadis baru tanya. Nampak? Sahih ke hadis? Kita ahli hadis baru tanya. Ini netizen tanya ahli hadis. Dia sendiri pakai spender mari. Boleh tanya hadis sahih ke tak? Dia sendiri dengan penuh dengan benda-benda maksiat dalam wall dia boleh tanya hadis sahih ke tak? Nak kan? Kerana bodohnya manusia akhir zaman, tidak ada tertib ilmu. Betul tak? Kata tadi dalam kitab Sahih Muslim. Bila sebut Sahih Muslim, mungkin tanya lagi. Ni yang orang tanya ni, min aina anta? Dah ustaz tu cakap Arab. Baru balik Mesir. Dia jumpa anak murid lama dia. Anak murid bukan anak murid hak sekolah Arab dengan dia. Dia tak jadi cikgu lagi, faham? Anak murid tu dulu kampung dia, faham? Dia tanya min aina anta? Anak murid dia tanya hadis sahih ke? Hadis sahih korok mu. Orang tanya mu datang dari mana, dia tanya hadis sahih ke tak? Faham? Inilah zaman dia. Zaman manusia sehabis-habis bodoh, inilah zaman dia. Faham? Cuma nak belagak pandai. Pandai pada mufti, pandai pada ulama. Kita malah nak layang, tapi siang tengok. Muka dah lah huduh, perangai pula huduh. Kalau muka comel, perangai huduh, masuk neraka. Betul tak? Muka comel, perangai huduh, masuk syurga, masuk neraka. Cik jawab. Masuk neraka. Dah kita muka huduh, perangai pula huduh. Lu fikir sendirilah. Macam mana mau menjadi pemuda yang tampan dan cerdas dalam kehidupan beragama? Tak apa tanya ni. Tak tanya. Dia nak jadi orang muda tak boleh. Kalau soalan macam mana nak jadi orang muda tak boleh. Nak jadi orang muda tak boleh. Sebab umur kita tu sekali seorang je. Mula-mula bayi. Lepas tu kanak-kanak belum memayis. Lepas tu memayis. Kanak-kanak belum balik tapi memayis. Lepas tu balighun. Lepas tu remaja. Lepas tu dewasa. Lepas tu dipanggil tua. Tua tu ada tua lagi. Tua bangka. Lepas tu tua bangka, tua beri. Tua dah sudah gigi. Banyak. Tapi kalau ni dia tak panggil tua bangka, dia panggil warga. Warga emas. Berapa umur? 60. 65 tuasa. Tuasa ke apa? Warga tuasa. Yang 95 tu warga apa? Platinum.
Baik. Dia kata nak jadi orang muda. Pemuda yang tampan dan cerdas dalam kehidupan beragama. Baik. Dia begini saja. Apa-apa pun dia mesti dengan pengetahuan. Nampak? Mesti pengetahuan. Dia kena ada pengetahuan. Nah, kalau kita tengok di Indonesia sekarang macam-macam orang Indonesia yang duduk di ulu-ulu yang tak sampai kemodenan boleh cipta kapal terbang, boleh terbang. Baru ni seorang, 2-3 tahun lepas seorang dah. Yang viral baru ni bulan lepas tu seorang. Nah, dia boleh buat kapal terbang dengan enjin motor Kawasaki, 130 cc, terbang. Kena turun landing. Maksudnya mestilah dengan pengetahuan. Mu nak jadi orang baik dengan pengetahuan, mu nak jadi orang jahat dengan pengetahuan. Kata Imam Asy-Syafi'i, man arada bid dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada bil akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa nak cemerlang hidup di dunia, kena ada ilmu akademik. Dan barang siapa yang nak cemerlang juga di akhirat, tak dapat tidak mesti dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang hack pitih orang tu, yang buat call palsu, boleh curi akaun orang tu tak? Kalau barang-barang tak boleh, dia kena ada pengetahuan juga tentang internet dan sebagainya. Betul tak? Nak jadi hak jahat, nak jadi penjenayah, hak top dalam Malaysia, siapa polis pun takut nak jumpa dengan dia pasal bisa. Maknanya berpengetahuan tinggi. Jenayah dia ada berpengetahuan tinggi, knowledge dia tinggi. Kalau hak jenayah kampung tu hak cak ayang, curi Milo, curi getah sekerak. Hari tu minum air dengan ASP, Ketua Polis Daerah Setiu. Kata daripada mana? Dia kata pindah daripada Kuala Lumpur. Dah Kuala Lumpur dengan Terengganu mana seronok? Oh, seronok Terengganu lah Ustaz. Berapa? Ke Kuala Lumpur terus. Dah lah jamnya. Kerjanya banyak, jenayahnya berat-berat, banyak pula. Bunuh orang, tembak orang, cekik orang, buah orang dalam, tahuk orang dalam, tu macam-macam beseng. Kerak tangan, kerak kepala, cokeh mata. Faham lagi? Dia kata dah kalau setiu jenayah kat Ustaz, tapi sikit-sikit je. Dah banyaknya benda. Gitu curi getah. Getah dalam pasu tu kan. Orang tahu dia getah beku, curi getah tu bola supit bomba. Faham lagi? Nampak tak? Curi getah, curi papang, gitu je lah. Maknanya pasal apa? Pasal knowledge dia rendah. Nak jadi geng Steyr, geng M16, awak boleh pecah pintu bank, awak boleh ambil akaun orang. Itu kata. Dengan tengok nyanyi awak lagu. Kalau penyanyi awak kelas Kuala Lumpur tu, siapa nyanyi di istana dia apa tu? 5 lagu tahu tak apa? 50,000. 50,000. 4 lagu 50,000. Sama mahal dengan kau paung pojok colek. Dah. Tu hak kelas. Kalau hak nyanyi hak Terengganu. Hak nyanyi Terengganu. Hak pedal dia buat pesta nyanyi berapa selagu? Susu 3 pok Cak Junjung. Faham lagi? Nak raya dunia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu. Jadi awak nak jadi seorang pemuda alhamdulillah yang beriman, yang istiqamah. Nampak? Istiqamah ala ta'atillah. Kita istiqamah atas jalan yang benar. Nampak tak? Kita berpegang dengan Allah. Jangan pegang dengan makhluk. Ramai dah sahabat-sahabat kita dulu berpegang dengan Allah, sekarang pegang dengan makhluk. Kerana Allah uji dengan harta benda. Betul tak? Dulu kuat pegangan kita dengan Allah, kerana kita susah. Sekarang kita senang. Ada yang sudah tak berpegang dengan Allah. Tuhan uji kan? Betul tak? Senang pun ujian, susah pun ujian. Jadi ingat, muda ke tua ke, istiqamah ala ta'atillah. Ya, tetap atas jalan yang benar. Takdir kata kita seorang je tinggal yang bercakap benar. Habis orang lain berpusing 360 belaka. Kita biar seorang diri basak terai pun tak apa. Atas jalan yang benar.
Tak. Betul ke kalau ayah atau siapa yang mau bayarkan zakat fitrah untuk kita, dia wajib minta izin kita dulu? Dan betulkah minta izin itu mesti sebelum dibayar, bukan lepas dibayar? Kalau dah dibayar belum minta izin, maka tidak jadi zakat. Wajib ulangi sekali lagi. Betul atau tidak? Betul lah. Orang yang hak atas dirinya, orang nak tolong bayar, tak boleh. Bini orang kita nak tolong bayar, dah boleh. Melainkan orang yang wajib bayar, izin. Anak orang, kita anak jiran kita berahi ingat ke dia? Duduk belah rumah kita tak? Berahi cakap dengan kita, layan kita molek, contoh. Tak? Jadi kita kenangnya ke dia ni, kita pergi bayar zakat fitrah ke dia. Tak sah. Tidak sah. Kerana siapa wajib bayar zakat anak jiran kita? Siapa wajib bayar? Ayah dia. Maka ulama sebutlah kitab-kitab fiqh, wajib minta izin ayah dia. Ha tak? Halo mak aku nak ada kat terah ni nak bayar terah, dia kena masuklah anak umur seorang. Nampak? Ayah kata boleh baru sah. Kalau tidak jadi sedekah, pahala kita boleh, tak jadi zakat. Jadi sedekah. Faham? Bukan kata sia-sia, tidak. Jadi sedekah. Okey? Bini orang kerja kedai kita atau jabat kita kontraktor. Ada khani 2 orang. Seorang lelaki, seorang puan, dan beberapa orang pekerja, contoh. Termasuk seorang khani itu bini orang. Tapi dia baik, dia orang integriti, dia orang yang banyak nak berjasa kepada syarikat kita, faham? Jadi kita pergi bayar terah dia, tak sah. Faham? Kita minta izin laki dia, suami dia. Kerana suami yang wajib. Kita nak bayar hak cucu orang, toki dia wajib. Ayah ada dah, toki wajib. Kena minta izin toki. Pak mak. Jangan suka-suka hukum. Banyaklah ni suka-suka hati dia. Dia rasa betul, padahal salah. Jumpa duit 2,000 wis dalam tabung masjid. Haram. Mana boleh? Dia hutang orang 800. Tuan hutang tu mati, meninggal. Digiwi ketua imam suruh sedekah ke masjid. Haram. Tapi dah dia dia tak ada ilmu, dia berasa betul buat gitu. Tak boleh. Wajib kena atur kepada waris dia. Nampak? Tak betul. Nampak tu ilmu nak suruh jadi betul. Minta izin, tak ada masalah. Bini dia staf kita. Kita call laki dia, Assalamualaikum mak ni. Ni hak animu tu, aku bayar lah, pasal aku bayar belaka staf. Boleh? Laki dia kata okeylah, beres. Sah. Dan bila tu? Sebelum bayar, bukan selepas bayar. Macam orang niat masuk bahagian. Masuk bahagian lembu 7 orang sebelum sembelih. Ni lepas melih pergi masuk. Masa nak sembelih, seorang tak mari. Pasal ingat boleh balik, tak boleh getah negeri. Salah tulis borang guana tau. Salah tulis. Tulis molek-molek. Ramai orang marah kita, dia kata mana boleh getah negeri. Alah bodoh sungguh. Bolehlah getah negeri, apa tak bolehnya? Boleh ke tak? Boleh tak? Boleh. Mu duduk di mana ni? Siapa kata tak boleh getah negeri? Duduk dalam batu. Siapa pernah pergi KL? Pernah KL? Lalu kau Gombak. Tol Gombak. Situ minta surat tak? Tahan situ tak? Kita tak tahan situ? Tahan situ tak? Baik, awak sebuah yang masuk hari tu. Ke beribu-ribu sampai ke petang? Beribu-ribu. Pagi saja 500-600 buah dah. Pukul 7 saja. Faham? Dah pukul 8. Nak jember ke Malang Karang, berapa puluh ribu buah lalu. Tu baru tol Gombak. Hak nak balik tang ke Pantai Timur pula, di mana? Di Karak. Tol Karak. Siapa bersusung? Litah negeri, itu orang panggil. Boleh ya. Jangan bodoh cakap gitu, tak boleh. Awal-awal cakap tu tak betul tau. Bagaimana ustaz boleh rentah negeri?
Lah, apa tak boleh? Cina hak bawa lori atau telur itik Kota Baru boleh lalu. Takkan aku komang pada telur itik. Kan boleh rentas negeri. Siapa-siapa yang nak rentas negeri hendaklah mendapat surat kebenaran di balai polis. Orang pergi tak balai? Pergi ya. Polis akan tanya. Oh, saya tak ada tujuan apa, saja nak pusing-pusing makan angin. Gagal. Tak boleh. Oh, saya kena mesyuarat di pejabat Pelda, ibu pejabat Kuala Lumpur. Ni surat mesyuaratnya. Boleh tengok. Betul. Lulus. Dah awak, saya bawa lori minyak. Tak ada atau minyak, mu nak isi minyak ke mana? Lulus. Boleh lah. Ada sebab yang mana sabar. Faham lagi? Ya, nak marah sikit. Pasal bodoh-bodoh lalu. Bodoh sikit-sikit je. Bila masa tak boleh retah negeri? Boleh. Ada keperluan, boleh lah. Ada tujuan. Tujuan itu akan dilihat oleh polis. Polis itu bukan orang bodoh. Dia akan tengok. Nak pergi buat apa? Saja-saja shopping. Tak boleh ha? Sini pun boleh shopping. Faham? Ada keperluan. Betul tak? Keperluan ini kena faham baik. Boleh. Kalau saya duduk ni, pasal saya duduk. Saya sapa awal, saya duduk situ. Saya tunggu. Kawan seorang lagi. Beribu lalu. Tengok surat, jalan. Tengok surat, lori ayam, lori itik, lori arang, lori kayu, bas ekspres, bas tak ekspres, bas berhenti, bas loceng, motosikal besar, motosikal kecil, enda bawah, enda rata. Lalu apa? Mana boleh tak boleh retah? Tapi ada surat ah. Faham? Jadi bila dah tak balik seorang, tak boleh retah, tak cukup 7 orang. Jadi tukang sembelih kata dah warna kamu. Tak cukup seorang ni. Tambah ni kita nak kejar terik ni. Lembu MPKK ni naik kau. Janji ni lewat dah ni. Jadi 6 orang Kau 6 orang. Wakil sembelih lah, faham tak? 6 orang. Ada lebih sebahagian. Dalah pun siapa? Tak bom. Apa nak tengok je. Dalah ada lebih sebahagian tak hari. Yusof dah alik. Ada Kuala Lumpur. Nak. Ya sungguh. Ada. Nak kalau ada lebih sebahagian saya nak. Berapa? 500. Beres. Ambil duit bayar. Boleh-boleh ada sebahagian. Niat gebang lepas melih. Mazhab Ayoping. Dan orang ni dia jahil. Dia nak beramal, tak boleh belajar. Dia lawan ulama. Orang yang lawan ulama tidak akan dapat mendapat ilmu sampai mati. Itu sumpahan dia. Betul tak? Kalau dia alim, dia tidak akan dapat mendapat. Mu boleh susun kita. Orang tak akan tupang ilmu mu dah. Jangan main tuk guru. Walaupun tuk guru kita ada benda yang tak betul. Kita ngaji dengan dia tak ada benda lah ilmu yang dia tak sempurna. Kita ngaji guru lain pula. Kita tak boleh perendah dia. Nampak? Kita perendah je, tak berkat ilmu mu sampai jadi mayat. Jangan main-main. Lain ni tok guru ulama hanya supah carut itu je. Nampak tak? Barang yang supah. Pasal apa? Pasal mereka orang munafik, bukan orang beriman. Hukum tukar duit raya dengan ambil upah. Duit baru kita beratur di bank, lepas tu kita beri pada tuan dia, lepas tu kita ambil upah. Boleh ke? Dengar baik-baik. Biar jadi molek. Islam bukan nak larang. Dia nak bawa jadi betul. Main tukar pitih ni banyaknya riba. Dosa besar. Riba ni dia bukan tak ada dosa kecil. Zambun kabir. Lagu mana? Nak tukar pitih 100, 3 ya. 100, 3 ya. Jadi we Allah 100, boleh 97. Haram. Kena laknat. Contoh tukar seling, duit raya. Atau tukar duit kertas bank. Faham? Duit kertas bank. Kertas bank hak baru tu lah. Nak bos sekian-sekian ni dalam sapu kan nak buat raya. Nak dara 5 ya. Orang tak ada kena dengan ni sekian. Betul tak? Duit baru. Boleh tukar. Tak boleh potong. Jangan potong. Kita wis 100, dapat 100. Tak boleh wis 100, dapat 100, dapat 98. Ambil 2 ya, upah tukar tak boleh. Haram.
Gitu juga tukar seling. Orang jenis jual kedai, jual makanan dan sebagainya. Tak, dia nak seling kurang-kurangnya 100 riyal sehari contoh. Jadi orang kata tukang tukar seling tu kata, kalau nak tukar seling 100 3 riyal. Mana 100 riyal ke kertas, dapat seling ke 2 sen yang kita nak 97 riyal. Haram makan riba. Ramai tak kau buat gitu? Ramai. Dalam kubur lagi. Ingat ke tak apa? Kapau. Bahang putih. Bang di muka nakir tu belah 2 tok. Sedap gamak main ingat ke tak apa lama. Orang duk ngajar pada pecah tekok-tekok. Dak mari. Lagi. Ubur kapek dak mari, ubur kipas dak mari, ubur ekong dak mari. Mari nah. Biar jadi molek. Ingat tak apa gitu. Sedap gamak ingat tak apa. Makan banyak pada orang. Buka puasa patu be onde-onde kat hidung. Air onde-onde lekat tekok dah air onde-onde tu. Tubik kat hidung. Banyaknya makan tapi ukur sarok bodoh macam kambing. Apa jadi gitu? Gini cara yang boleh nak tukar duit. Saya nak tukar duit seling nak ke 50 sen nak buat niaga. Atau saya nak RM100 20 sen 20 sen pecahnya. Atau RM100 nak 10 sen 10 sen. Maka wajib dia beri RM100 yang harga kertas, kita beri dia yang seling RM100. Lepas tu barulah kita upah suku, duit lain 3 riyal. Harus pada syarat. Faham tak ke? Itu baru boleh. Tanya dulu nak tukar seling kalau 100 apa ya upah? 2 riyal. Boleh. Jadi kita beri 100 riyal kertas, dia beri kita seling 100 riyal seling, lepas tu kita upah dia suku RM2. Faham tak ke? Dia tak boleh 100 kita beri tu potong 2 riyal jadi boleh 98. Faham tak? Senang. Ajar orang lain pula. Masa kita solat berdiri, kaki kita 2 kaki itu, dia duduk macam mana? Straight ke bawah ke atau macam mana? Yang sunnah. Satu lagi, tangan masa berdiri itu sunnah atas perut ke atas dada? Baik. Dia kata masa kita berdiri, kaki kita lurus ke macam mana? Kaki kita lurus lah, lepas tu dipanggil qiyam. Qiyam ini berdiri tegak. Kaki kita ni lutut ni boleh belok tapi tegak. Ni tubuh lah. Faham? Tegak gitu. Jangan diri gitu. Mereka orang sakit. Biar tegak gitu. Bila kata salli qaima, mana qaimun, berdiri yang betul. Tangan masih berdiri nak letak mana? Tangan ini pandangan mazhab Hanafi, pegang ni pusat bawah sikit. Ni pusat. Ni, cuba tengok pusat. Orang ada pusat lah, tak ada sudah. Bawah pada pusat sikit. Bukan pegang yang geribel bawah tu. Bawah pusat sikit je gitu. Faham? Ni pusat, bawah ni. Atas Hanafi. Setengah orang dia buat gitu. Tak boleh. Tak ada dalam kaum Hanafi, tak ada. Di bawah pusat, di bawah. Pandangan jumhur ulama, pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, satu kaul. Ni pusat, ni tangan atas pusat. Faham lagi? Ni. Ni. Berdiri ya. Bawah pusat. Ni pusat. Ni. Bukan gini. Ni gini. Ni pusat gini. Bawah. Satu lagi kita ni, jumhur ulama ni. Pusat atas sedikit. Satu kaum mazhab Hanbali, ni pusat atas pada pusat. Ni Hanbali. Gini. Wahabi tu. Mana-mana dia patah tekok. Serung kita tengok. Kita tak boleh tengok di Saudi, tengok di Kuala Bekah gitu. Kuala Bekah blok-blok ngada baru kok rasa. Mari dua ni duduk satu.
Kata, ni baca buku punya pasal ni. Baca buku sendiri. Jadi semuanya betul berlaku. Allahu Akbar, bawah pada pusat. Allahu Akbar, atas pusat. Allahu Akbar, bawah pada dada, atas pada pusat. Atas dada ni tak ada. Faham? Dan satu lagi dalam pandangan mazhab Maliki, lepas Allahu Akbar. Kalau pergi di Morocco, Maghribi, ada gitu. Faham? Semua ni betul berlaku. Ijtihad. Yang ni nas. Kenapa? Kerana Imam Hanafi merajihkan sanad yang bawah pada pusat. Semua hadis berlaku. Faham? Berbuka puasa dengan makan dan minum dulu pada siang hari tidak kena kafarah, tapi perbuatan itu kena laknat. Soalan saya dari segi kafarah, bagaimana pula jika seorang itu berbuka puasa dengan jima' bila masuk waktu maghrib, adakah dikenakan kafarah? Itu viral kan. Kalau kita buka dulu, lepas tu jima' tak kena kafarah. Viral. Habis balah habis. Bodoh belaka. Orang cerdik bila ada satu isu yang dia tidak faham, dia tak masuk dalam perbalahan. Dia pergi belajar dengan ulama. Tu orang cerdik. Jadi orang lain boleh dosa belaka, dia boleh ilmu. Betul tak? Tiap kali ada isu yang kita tak faham, kita bertanyakan alim ulama. Minta penjelasan. Maka kita dapat penjelasan. Kawan kita dapat dosa belaka, duduk balah. Ambil nak belah untung ke nak belah rugi, pilih sendirilah. Baik. Kalau berbuka puasa dengan jima'. Faham lagi? Kalau sini tak dengar bedil, kalau bandar dengar bedil. Kat rumah kita tak kuat sangat. Tu, ladang. Kalau bukit kecil kuat. Dia tembok atas bukit Pok Apik. Tahu tak bukit Pok Apik? Bukit Panorama. Ni bukit RTM. Tu atas bukit. Dulu lagi kuat, meriam tu besar. Ni meriam kecil, besar tu. Nak kuat dekat Sabasung. Orang Kuala Lumpur pindah duduk bukit kecil, sewa. Tak aja dengar bedil. Tengah makan, dung, tubik balik kuma. Nak buat tak? Allahu Akbar. Jadi azang dulu, dibuh kuma. Dung, tubik kuma. Nampak tak? Oh, dia kata gini, Terengganu gini tu lah. Lain dari yang lain Terengganu, bagus. Kat lain ada bedil lah, Terengganu ada bedil lagi. Patut kekal lah tradisi tu. Jadi dia soalan dia nak buka puasa dengan bedil juga. Faham lagi? Jadi dia bedil dudung. Jadi seketul. Atas bukit Pok Apik bedil, dia nak bedil juga. Faham tak? Ke soalan ustaz? Tak lain. Nampak suka kan? Jadi berbuka puasa dengan jima' hukumnya tengok masa mana mu berbuka. Kalau dulu mu daripada bedil, batal puasa. Kalau bedil dulu baru mu ada batal. Faham? Jadi hukumnya harus. Faham tak makna berbuka? Berbuka ni waktu mana? Maghrib. Buka dengan nasi, harus. Buka dengan air, harus. Buka dengan kurma, afdal. Buka dengan jima', harus. Harus. Dah kena kafarah? Tak. Sebab kafarah ini ialah orang yang merosakkan puasa dengan jima'. Itu kafarah. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab jumhur ulama, Hanafi, Maliki, Hanbali, orang yang melakukan jima' ketika sedang berpuasa, walaupun dengan minum air dulu. Itu lain. Jadi, rosak tak puasa? Dah sudah masuk waktu. Tak rosaklah puasa. Tak ada masalah. Boleh 3 kali petang ni. Kalau tak dapat nasi lah. Kalau tak dapat nasi, tolak bini situ. Aku dengar ustaz kata boleh ni. Masa cakap banyak wajib isteri kena buka gitu juga. Sah atau tidak kalau kita tolong bayarkan zakat fitrah untuk tunang? Sah. Tunang kita, dia nak bayar zakat. Dia suruh kita tolong bayar. Sah. Zakat kita, orang lain tolong bayar. Sah. Kita ada duit simpanan 20,000. Kita kena zakat.
100,000 kena zakat RM250. 2,500. Dah. 2,500 nak. Kalau 100,000, 2,500 ni kita kirim ke kawan, suruh pergi hantar dia ambil. So, bukan kita diri pergi bayar. Boleh okey. Akad nikah boleh wakil. Kita tak boleh balik sebab tak boleh rentah negeri. Wakil ke JKK. Nampak? Tapi jangan jawab ke dia. Jawab ke dia boleh ke dia. Aku terima nikah ni berwakilkan. Baru kena kata gitu. Kalau terima nikahnya jadi bini aku lah. Faham lagi? Jadi apatah lagi kalau zakat. Tunang dia malas nak keluar rumah. Suruhlah tunang dia lelaki mari ambil duit 7 ya. Suruh dia atas sejik zakat fitrah. Tapi syarat tunang dia ni berniat ini masa nak serah duit tu boleh, masa dia pisah duit nak beri sebelum beri boleh. Inilah zakat yang wajib atasku kerana Allah Taala. Kata gitu sudah. Nak kata fitrah lebih baik. Inilah zakat fitrah yang wajib atasku. Kata gitu. Tunang dia pun ambil pergi ke amil, jabat agama atau orang miskin asnah direct. Itu kalau maksudnya duit tunang. Tapi kalau maksud tunang laki-laki punya duit, bayarkan untuk perempuan ini, tidak boleh. Sebab bukan dia yang tanggung nafkah. Awak bukan suami. Yang tanggung nafkah tunang awak ialah ayah. Maka ayah dia kena beri izin. Saya izinkan, baru boleh. Faham? Macam hak tadilah. Minta izin nak bayar zakat bini orang. Kita baru tukar akaun KWSP kepada Batu Syariah telah 2 tahun. Ada akaun sebut macam mana kita nak menyucikan dividen yang kita terima selama 2 tahun sebelum ini. Kita dapat tahu beza mana modal kita KWSP, caruman, dan mana keuntungan daripada perniagaan tadi. Jangan minta statement daripada KWSP. Ke mana wang saya pergi. Dia akan beri statement detail. Ni modal aku kerja selama ni rupa-rupanya 47,000 sipang. Hak ni rupanya interest 9,200. Contoh. Ambil 9,200 walau kena pitih mana sekalipun tak boleh nak beza, ambil nilai 9,200 gunakan untuk maslahat orang awam. Madrasah nak buat tangga, buh pitih situ 3,000. Orang kampung ada lecoh calang belakang tu, beli batu selori 300 riyal. Faham lagi? Untuk kegunaan orang ramai. Okey? Itu cara dia. Soalan yang kedua sebelum akhir. Pemakaian topeng muka menjadi norma baru untuk kehidupan jangkitan COVID. Topeng muka yang dibuat dari kain lebih menjimatkan dan lebih daripada menjaga alam sekitar. Namun kain tidak dapat begitu berkesan dalam menapis semburan dan titisan air atau disebut hidrofilik. Ia berbeza dengan sutera yang bersifat hidrofobik. Maka malah ada kajian yang mendapat potensi sutera dapat menyamai N95 serta dapat bernapas dengan sangat selesa dan tiada risiko alahan pada kulit. Atas alasan itu, adakah laki-laki boleh menggunakan topeng muka sutera seperti mana Nabi benarkan kelonggaran pada beberapa sahabat yang menggunakan sutera untuk tujuan perubatan? Baik. Dia kata, kalau dibuat kajian, ni mas ni, topeng ni, kalau kain biasa ni, tidak molek mana. Yang lebih baik, lebih selamat daripada jangkitan, ialah sutera. Baik, pendeknya, apabila sutera boleh digunakan untuk rawatan yang lebih baik daripada musibah COVID ataupun jangkitan wabak, adakah boleh kita halalkan penggunaan sutera emas ni untuk kaum laki-laki? Kerana Nabi pernah halalkan untuk beberapa sebab. Baik. Hukum sutera bagi laki-laki haram. Nabi akad sutera, Nabi kata haza halalun li inasi ummati wa haramun li zukurihim atau kama qala. Ini sutera halal untuk umat yang perempuan, haram untuk umat yang laki-laki. Kemudian pula terjadi dalam suatu perbualan pertanyaan tentang rawatan, Nabi telah membenarkan kain sutera dipakai bagi orang yang ada penyakit kulit. Penyakit kulit ni kalau dia pakai kain biasa jadi miang. Kita doa, kita orang sihat. Orang yang jenis penyakit kulit merah jadi miang. Jadi pakai pakaian sutera, tak miang, boleh tidur, boleh buat kerja. Maka diberi kelonggaran.
Jadi itulah apabila sutera digunakan pada penapis, kita pakai untuk tapis daripada jangkitan lebih baik, maka sudah tentu boleh. Sudah tentu boleh. Dan lagi pula kita pakai topeng ini bukan perhiasan, bukan pakaian, dipanggil alat. Alat boleh, yang tak boleh pakaian. Faham lagi? Alat boleh, pakaian tak boleh. Jam kita logam luar ni emas, tali emas, haram. Tapi kalau spring dalam emas harus, kerana spring dalam bukan pakaian, itu alat. Sutera kita jadi alat boleh. Dalam kitab-kitab fiqh, tali sutera buat ikat pedang harus. Kan pedang kan dia ada tali sakuk. Tali itu sutera harus. Itu bukan pakaian. Tapi buat baju pakaian haram, serban pakaian haram. Ini pakaian ke alat? Perkakas. Harus. Soalan yang terakhir, dua keping. Kalau main air, patut air masuk dalam telinga. Kita buat masuk air dalam telinga untuk buat tubik. Batal tak puasa kita? Apakah hukum buat anak apabila di bulan puasa? Tak ada kerja dia. Dia main air, air masuk dalam telinga. Cara nak buat keluar, kata orang tua-tua, ambil air, cedok, bubuh hak baru. Memang pun, bila bubuh hak baru, kita goyang gini, dia terik hak ni. Hak baru tubik, dia terik hak lama. Pasal air dia ada gam sama-sama dia. Erek gok. Faham lagi? Jadi hukumnya, tengok. Yang kata batal masuk air lepas pada gegendang. Faham? Kita ambil jari kita clicking tu hang buat, mu masuk gegendang telinga mu cocok kang buat, tak kena gegendang. Pasal saiz tu hang cipta kita, ujung jari anak tak akan kena gegendang. Untuk korek telinga ketika gatal. Ni untuk pakai cincin. Ni basuh berok. Ni tunjuk. Ni rentah negeri. Panah kat aku. Nampak? Dia kata ada artis panggil dia, bukan artis. Datuk K ni saing kita. 3 tahun dah bersaing. Tapi kita tak sukalah bila ambil gambar dia tunjuk. Tak tunjuk. Faham? Jadi 3 kali dah dia minta mari. Bila kita hari ke Kuala Lumpur, mari minum air di rumah. Faham? Jadi yang ketiga ni kita segang juga. Sebab kita sakit itu dia mari. 2 jam duduk ziarah kita. Faham? Duduk mari, cok nu mari Kuala Lumpur, mari tengok. Kita sakit. Faham? Jadi kita tak balas hari ya. Kata saya sibuk, ada begini. Sikit ramai, berak kru, satu belpaya penuh. Kita tak apa, pukul-pukul mari. Boleh minum air rumah saya. Faham? Masa kita berkawan 3 tahun dah. 2018. 3 tahun. Saing. Faham? Bukan saing dengan Siti aku. Lelaki dia. Apa kena-mena nak kain dengan Siti pula? Faham? Jadi kata tak apalah, saya pergi lepas terawih. Pergi tengok kau tak sudah pergi. Ngaku guna. Jadi kalau anak kawan kita dia suruh doa, boleh tak? Ada tak dalam peraturan tak boleh doakan anak kawan? Ada? Ada tak dalam doa kalau awak pergi ke Kuala Lumpur tak boleh pergi rumah kawan? Ada? Tak boleh. Tak ada. Faham? Tak ada kerja ke nak pergi? Dia tahu kita rumah kita belakang tu je, rumah mak mertua lah. Kira rumah isteri. Faham? Dia tahu duduk belakang tu, dia suruh naik atas ukit, dia atas ukit. Kita bawah marhain. Faham? Kita naik atas. Bukan aku nak pergi sangat. Dia member. Kawan. Dia tidak kawan dengan mu. Susah apa? Jadi dia buat masuk lebih pada gendang telinga, batal lah. Faham? Dia lebih pada gendang. Dia nak tahu mana kita dah nampak air gendang ke tak? Kalau bingung, tengok jadi bengong. Jadi bingung gitu kan. Tu lepas ke gendang, batal. Kalau tak masuk dengung itu dalam lubang ni aja. Faham lagi? Kaji tak? Masuk saja tak dengung ada tak? Ada luar ni saja dalam lubang ni. Masuk dengung. Kita katak mana gitu? Kepala keluar begini. Bengong tu pada. Tu masuk air bagi. Air itu melepas gegendang. Gegendang itu suatu sensor yang sangat kuat.
sehingga air titik kena sentuh di bahagian tepi dia, kita rasa bengong. Faham? Apakah hukum buat anak di bulan puasa? Nampak? Allahu Rabbi. Tak tahulah. Dia gini. Allah kata kalau kamu sedang berada dalam masjid, jangan kamu bersetubuh. Maksudnya, bukan setubuhlah masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu gaul isteri kamu. Maksudnya jangan kamu jima' isteri kamu sedang kamu iktikaf dalam masjid. Bukan maksud tengah iktikaf panggil bini jima' atas mimbar, bukan. Maksudnya tengah kamu iktikaf, pergi balik jima' bini. Dia membatalkan iktikaf kamu, merosakkan iktikaf, faham? Biar selesai iktikaf itu maksudnya. Jadi di sini bila malam Allah kata, nak bila malam maka boleh. Situ Quran penting. Yang tak boleh siang. Mana? Al-imsa. Apa makna puasa? Al-imsa anil akli wasyurbi wal wat'i min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin. Faham makna puasa? Arti puasa ialah menahan diri, tidak melakukan makan, minum, persetubuhan dari waktu terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari maghrib. Lepas pada tu summa kulu washrabu. Faham? Makanlah, minumlah, jimaklah. Faham lagi? Tak ada masalah. Anak serah pada Allah. Kita hanya merancang. Fa amruhu ila Allah. Pakai kondom pun kalau Tuhan kandak dapat anak. Beranak 4 bini sekalipun Tuhan dak izin tak dapat zuriat seorang pun. Jadi hukumnya harus jangan jima' siang hari, nanti kafarah. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, letih kita. Nak kena hari ke-28, hari yang ke-59, tinggal sehari lagi, dah ingat ni kena start semula pula dari awal. Nak mati gitu. Wallahu alam. Terima kasih pada pihak yang sudah beri sumbangan kepada MTT. Allah saja yang mampu membalas sumbangan tuan-tuan pada bulan yang mulia dan sedang beribadat ini. Dan yang mana belum beri sumbangan boleh lihatlah akan nombor-nombor akaun di dalam rancangan live kita, atau datang pada kali yang lain kita bersedekah, kerana bila kita mati kita tidak lagi boleh bersedekah. Allah manfa'na bima 'allamtana, allimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.